perkara kedua yang saya nak sentuh, yang sebenarnya ada berkait rapat dengan keadaan ekonomi ataupun keadaan semasa negara ini, adalah kedudukan politik. Jadi yang saya nak sebut dalam soal perkara kedua, perkara yang mungkin lebih menarik minat mereka yang mengikuti ulasan tengah hari ini. Jadi sementara tunggu line itu kembali pulih, saya rasa dah mula okey balik ya. Minta share balik. Jadi perkara yang kedua adalah soal yang berlaku semalam. Ada dua kedudukan ekonomi, kedudukan politik yang kita kena faham di peringkat Pakatan Harapan. Yang pertama adalah sidang media yang dibuat oleh pemuda DAP, pemuda amanah dan juga pemuda warisan semalam yang buat di Sabah, yang mana mereka menyatakan sokongan kepada Syafiee Afdal selaku calon Perdana Menteri. Itu yang pertama. Yang menjadi tanya-tanya dan ramai juga yang meminta pandangan saya mengenai gesaan ataupun tindakan tersebut, yang mana pada masa yang sama Angkatan Muda Keadilan Sabah tidak hadir dalam sidang media tersebut. Mereka mengambil pendirian untuk tidak bersama-sama dalam pengumuman petang semalam. Dan yang kedua juga dalam isu yang berkait rapat juga perkara yang sama, tapi ini di peringkat Parti Amanah dan DAP. Semalam kita difahamkan mereka ada mesyuarat peringkat tertinggi dalam parti mereka berkenaan dengan calon Perdana Menteri yang terkait, iaitu Syafiee Afdal. Tetapi apa yang menariknya, mereka mengatakan bahawa keputusan itu perlu dibuat secara bersama, ataupun keputusan itu, perkara itu perlu diputuskan di peringkat Majlis Presiden. Jadi yang ini kita kena faham. Ada tiga bahagian yang saya cuba huraikan lagi sebab perkara ini masih terus berlaku. Yang pertama yang saya rasa kita kena berlaku jujur dan juga lebih telus dalam soal bila kita sebut sebagai mandat rakyat. Apa sebenarnya yang kita maksudkan sebagai mandat rakyat ni? Bila kita ulang dan ulang mandat rakyat ini, takrifan yang saya cuba fahamlah. Bila orang politik pakai term rakyat ini memang menakutkan, sebab kadang-kadang dia tak bercakap dengan rakyat pun, dia kira itu adalah pandangan daripada rakyat, ataupun nak ambil kedudukan atau kuasa ini semua demi rakyat. Tetapi yang kita kena faham dalam soal mandat rakyat, yang ada kredibiliti kepada Pakatan Harapan ini berdasarkan ataupun bersandarkan kepada pilihan raya 2018. Yang itu yang terbukti pada PRU 2018, yang mana Pakatan Harapan mendapat sokongan. Mendapat sokongan sehingga terbentuknya kerajaan persekutuan dan juga beberapa kerajaan negeri. Jadi yang disebut mandat rakyat itu kerana kita mendapat sokongan majoriti di kalangan wakil-wakil rakyat itu, maka kita boleh bentuk kerajaan. Baik. Perkara kedua dalam soal pilihan raya tersebut juga, ada dua ataupun tiga perkara asas yang kita kena faham. Dalam soal kepimpinan, memang daripada awal semua tahu bahawa nak tak nak persetujuan itu telah dicapai kerana mengambil kira beberapa faktor. Sebagai contoh, yang kalau mereka yang mungkin lupa dan sebagainya, ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim masih dalam penjara. Maka secara praktikalnya, dalam soal nak membentuk kerajaan yang dipersetujui akhirnya oleh keadilan, ketika itu memang keadilan bersetuju untuk menyokong Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri ketika itu, dengan persetujuan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengambil alih selepasnya. Walaupun kita tahu juga dalam selepas pilihan raya, apabila disebut mandat rakyat tersebut, yang ini kredit saya kena bagi kepada Datuk Seri Wan Azizah, Kak Wan. Sebab walaupun kita masuk pertandingan pilihan raya, bila terbentuknya kerajaan, dari segi teknikal, dari segi legal sekalipun, kerajaan yang menang ketika itu adalah dengan menggunakan logo
Keadilan Rakyat. Sebab itu apabila tawaran itu dibuat untuk Datuk Seri Wan Azizah mengambil tempat Perdana Menteri, dari segi teknikalnya beliau sebenarnya memang boleh ambil, sebab dari segi kedudukan ahli-ahli parlimen yang menang ketika itu adalah dengan memakai platform Parti Keadilan. Tapi pada masa yang sama, yang ini memang sebab pandangan keadilan ketika itu, pandangan Datuk Seri Wan Azizah, sokongan kita menang ini sebab kita terikat dengan perjanjian bersama. Jadi dari segi kepimpinan itu memang jelas. Walaupun kesempatan itu memang ada. Kalau nak kira keadilan ni tak sabar dan sebagainya, dari segi teknikalnya, waktu itu Kak Wan boleh angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Sebab memang mandat yang diberikan ketika itu berdasarkan pilihan raya adalah kepada Parti Keadilan. Semua pakai logo keadilan. Baik. Perkara yang kedua yang kita kena faham, sokongan yang rakyat berikan ketika itu tidak semudah hanya kerana soal siapa jadi Perdana Menteri. Rakyat ketika itu memberi mandat kepada PH itu adalah untuk memastikan beberapa perkara itu dicapai. Kita tahu salah satunya mungkin kalau sekarang ni Datuk Seri Najib, dia menjadi pakar troll nombor 1 negara. Memang di Facebook dia kerja dia troll, senang je. Tetapi ketika itu salah satunya memang kita nak mengambil alih tampuk kepimpinan daripada zaman Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan. Dan kepimpinan itu datang dengan beberapa perkara yang kita nak angkat. Dalam soal kita nak mengangkat suara daripada bawah, nak mengangkat keadilan untuk seluruh rakyat Malaysia. Kita nak bawa isu-isu untuk menambah baik keadaan pentadbiran, soal rasuah, soal penyelewengan, kita nak lawan habis-habisan. Dan selepas itu, dalam soal kita membentuk kerajaan juga, kita kena faham, kerajaan itu bukan kerajaan mana-mana individu, malah tidak terikat dengan mana-mana persona, tetapi kita bentuk sebagai satu pasukan. Sebab itu untuk Parti Keadilan Rakyat, walau apa pun yang berlaku, disiplin itu berlaku di kalangan mereka yang mendukung pandangan reformasi ini. Mereka yang sebenarnya yang tidak selari ataupun yang tidak sealiran ataupun yang memang nak sabotaj dan sekarang ini terbukti sebagai pengkhianat, mereka telah meninggalkan Parti Keadilan Rakyat. Perkara itu jelas. Jadi sebab itu keadaan keadilan sekarang ini jauh beza dengan sebelum ini sebab majoriti yang tinggal. Saya tak kata semua, maksudnya mungkin ada saki-baki kartel yang masih tinggal dalam parti ini, tapi secara majoritinya, secara akar umbi keadilan, yang tinggal dalam keadilan ni adalah mereka yang mendukung reformasi. Sebab kalau mereka nak dapat habuan, nak dapat jawatan, mereka memang dah akan tinggalkan keadilan. Sebab itu kedudukan keadilan ini, bila kita sebut soal mandat rakyat, bila kami bertanya di kalangan ahli parlimen, di kalangan pimpinan keadilan itu, mandat itu diberikan tahun 2018. Jadi salah satu-satu caranya apabila mandat itu dikhianati oleh beberapa kelompok sama ada daripada keadilan sendiri ataupun bersatu ataupun yang lain-lain, bila mereka cross dan bersama dengan UMNO dan Barisan Nasional dengan PAS, maka pengkhianatan itu berlaku dari segi prinsipnya, dari segi alasannya. The only way yang you boleh ambil balik kerajaan ketika ini adalah dengan mengembalikan mandat rakyat. Iaitu yang terikat bahawa yang kita putuskan sebelum pilihan raya yang bersetuju bahawa selepas Tun Mahathir, yang akan menjadi Perdana Menteri adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu dari soal teknikal, saya dah sebut macam mana peluang itu ada. Keadilan sebenarnya boleh rebut peluang dan sebagainya. Tapi kita berpegang kepada prinsip yang ada dengan berpegang kepada persetujuan yang ada. Jadi sekarang ini dalam soal merebut mandat untuk menjadi sebagai kerajaan semula kalau sebelum pilihan raya, satu cara je hanyalah untuk Datuk Seri Anwar sebagai calonnya. Kalau contohnya, kita tahu permainan yang berlaku sekarang ini, apabila kalau tengok nama cadangan Shafie Afdal sebagai calon Perdana Menteri, kita hormat dari segi kedudukan beliau yang datang daripada Sabah. Maksudnya paling kurang dalam kemelut yang berlaku sekarang ini, menunjukkan bahawa betapa terbukanya Pakatan Harapan ini mengangkat dan rasa kebersamaan
antara Semenanjung dan Sabah dan Sarawak ini tidak ada jurang pemisah yang kata orang Sabah tidak layak dan sebagainya. Yang ini kena jelas. Bila Sabah, ini bukan soal kita hanya soal kenegerian, sebab AMK Sabah membuat keputusan itu berdasarkan prinsip yang kita pegang, iaitu soal mandat rakyat. Kalau betul yang berlaku sekarang ini, apabila nama Syafiee dicadangkan, itu adalah mandat Mahathir. Itu yang dipanggil mesyuarat oleh Tun Mahathir sendiri, yang melibatkan Parti Warisan, Parti DAP, Parti Amanah dan Parti Bersatu Mahathir, yang mana keadilan itu tidak dipanggil ataupun tidak terlibat. Ada baiknya tidak terlibat dengan keputusan tersebut, tetapi apa yang nak dibawa dalam mesyuarat Presiden itu adalah mandat Tun Dr. Mahathir. Itu pandangan saya. Tetapi dari segi yang kita nak tengok pula, kalau betul nak bentuk mandat baru, mandat yang disebut sebagai rakyat, kalau betul ada nama-nama yang lain nak dikemukakan, nama-nama ini perlu diangkat dan juga perlu dipersetujui ataupun sokongan daripada rakyat. Kalau betul lah negeri Sabah nak bawa perkara tersebut, maksudnya perkara itu perlu dibincangkan supaya tidak berlaku seolah-olah sekarang ini nama tersebut hanya diangkat oleh Mahathir, macam seperti proksi dan sebagainya. Walaupun kita hormat pencalonan, tetapi kaedah tersebut memang kurang baik. Jadi sebab itulah yang nama yang dikemukakan oleh Mahathir ini, yang kononnya nak diserahkan kepada Majlis Presiden, saya harap parti-parti sahabat juga faham bahawa nak mengikat keadilan ini dengan keputusan yang dibawa oleh Mahathir itu tidak semudah, ataupun bagi saya kaedahnya tidak baik. Sepatutnya kalau nak bincangkan ini adalah kalau kita nak rungkaikan balik, mandat rakyat itu datang melalui Pakatan Harapan. Kalau perlu pun, kalau ada sekalipun yang untuk kita ubah dan juga nak bincang balik demi faktor practicality dan sebagainya, ianya perlu datang dari Majlis Presiden sendiri. Bukannya dah bincang, dah canang di luar dan sebagainya, sampai masa sebelum mesyuarat, oh ini nama yang Mahathir dah serahkan, jadi nak pulangkan kepada keadilan, nak terima ke tidak calon Mahathir iaitu Syafiee Afdal. Jadi yang ini kepada pendukung keadilan, saya rasa dari segi prinsip kita itu jelas. Dari segi perjuangan kita itu tidak terpesong dan tidak pernah lari daripada prinsip. Kepada pendukung Pakatan Harapan pula daripada parti-parti sahabat, kami tidak bermusuh dengan parti-parti sahabat. Tetapi cara yang dibawa seolah-olah pandangan Mahathir itu kita kena dengar, kena angkat. Kita dah putuskan bahawa Pakatan Harapan tu terdiri daripada 3 parti komponen. Jadi sebab itu dalam soal mandat rakyat ini, jangan kita terlalu mengambil mudah ataupun definisi ini terlalu longgar. Seolah-olah lah bila kita dah menang, suka hati kita buat. Dah menang, manifesto kitab suci, buku harapan ni kitab suci yang tak perlu diikut dan sebagainya, tak boleh. Sebab kita menang dengan meletakkan beberapa expectation ataupun komitmen kita. Bila dah menang, kita kena laksanakan. Jadi sebab itu bagi saya, dalam isu ini, keadilan akan pegang kepada prinsip. Paling kurang Angkatan Muda Keadilan akan patuh dan juga mengikuti adilisme yang kita nak angkat. Baik. Perkara kedua, bila kita dah tahu itu berlaku tekanan daripada Mahathir, dan kita tengok kaedah yang dibuat juga, seolah-olah ianya personal kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila nama beliau itu kita tak setuju untuk angkat sebagai calon Perdana Menteri dengan beberapa kaedah yang kita dah nyatakan, alasan-alasan yang kita hujahkan. Tetapi dia seolah-olah sekarang ni cari sesiapa sahaja asalkan bukan Anwar Ibrahim. Bagi saya itu tidak patut berlaku. Kalau betul komitmennya kepada untuk menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional ataupun nak menukar kepimpinan Tan Sri Mahyudin, perkara itu perlulah dibuat mengikut salur dan cara yang terbaik. Dan sekarang ini kita tahu bahawa bila perbincangan itu dah terang-terang dia kata dia tak nak kerjasama dengan Anwar Ibrahim, kemudian panggil mesyuarat tanpa pelibatan keadilan. Bila dah ada nama sekarang nak paksa keadilan pula ikut. Jadi kalau rakyat pun mengikuti perkara ini, saya tahu keadilan ini sebuah parti berprinsip. Jadi kita tidak akan membelakangkan prinsip. Kita
sebagai sebuah parti, kita sangat berhemah. Sangat, kalau dari segi Anwar Ibrahim tu sangat pemaaf. Sangat diplomasi. Tetapi saya setuju yang macam komen tu, jalan terus. Maksudnya kita tumpukan kepada apa yang kita nak buat. Baik, masuk. Yang sering diulang-ulang seolah-olah keadilan ini disebabkan taksub dengan prinsipnya. Dia sekarang kata sebab kita ni terlalu percaya dengan prinsip, maka susah sangat nak runding dengan keadilan ni. Disebut juga kononnya percaya dengan prinsip, tapi membiarkan keburukan Perikatan Nasional. Yang saya nak tanya, keburukan Perikatan Nasional ini salah siapa? Apabila lantikan-lantikan dibuat di kalangan orang UMNO, orang PAS, orang Bersatu untuk pegang GLC ini salah siapa? Takkan ini pun salah Anwar Ibrahim? Kalau kita lihat apa yang berlaku, ada juga pimpinan yang kita dipanggil untuk siasatan, dakwaan dan sebagainya. Adakah ini salah Anwar Ibrahim? Saya rasa perkara itu, bebanan itu tidak wajar hanya diletakkan kepada keadilan yang nak berpegang kepada prinsip. Kita tahu bahawa kerajaan ini runtuh kerana orang-orang ahli parlimen yang tak ada prinsip telah khianat kita. Jadi kalau kita nak bentuk balik kerajaan, kalau kerajaan itu dibentuk berdasarkan habuan, kalau kerajaan itu dibentuk berdasarkan tawaran dan sebagainya, tanpa berteraskan prinsip, ini akan menyebabkan kerajaan itu memang tak bertahan lama. Sebab itu yang kita kena faham, keburukan Perikatan Nasional ini bukannya datang daripada Pakatan Harapan. Keburukan Perikatan Nasional ini datang daripada Perikatan Nasional. Yang ini kena faham. Jadi, kalau kita tengok, seolah-olah nak meletakkan beban Anwar Ibrahim ni sebab dia terlalu berprinsip. Keadilan ni prinsip tinggi sangat. Bila prinsip tinggi sangat, nak tukar, kononnya kena praktikal, kena tukar nama calon. Kalau sanggup Perdana Menteri kali ketiga pun tak apa, asalkan bukan Tan Sri Mahyudin. Bagi saya, apa yang dibuat oleh Tan Sri Mahyudin itu salah. Bila menggunakan kedudukan jawatan, lantikan-lantikan ini tidak baik. Soal GLC, macam mana saya nampak semalam, tokoh Bersatu lagi dapat lagi lantikan GLC. Yang walaupun saya tahu dari segi lantikan tersebut, kita nak kaitkan dengan politik sebagai contoh. Semalam kita tahu bahawa Sam Dabi melantik seorang lagi chairman yang baru. Yang mana kita tahu bahawa beliau ini datang daripada rapat dengan Parti Bersatu. Dapat jadi chairman Sam Dabi. Dapat chairman-chairman GLC ini, adakah ini salah Anwar Ibrahim? Saya rasa tidak betul. Sebab bagi saya, the only way yang saya sebut tadi, first nak bentuk kerajaan sekarang. Kalau bukan melalui pilihan raya sebab kita kena khianat, satu-satu caranya iaitu kita berpegang kepada mandat 2018. Maksudnya, yang mana kita janji nak laksanakan, kita buat. Yang mana kita dah janji dari segi kepimpinan itu, kita patuh. Dan yang kedua yang kita nak buat dalam soal ini, kata kononnya kalau kita tak bentuk kerajaan sekarang, negara akan bertambah teruk. Ekonomi sekarang tidak diurus dengan cermat. Lantikan-lantikan ini dibuat sesuka hati mereka. Tetapi yang kita kena tengok, bebanan yang berlaku, contohnya kalau di bawah ini, peruntukan. Pagi tadi saya pergi ke sekolah, melawat sekolah rendah, hari ini buka prasekolah dan sebagainya. Ada beberapa sekolah yang kita telah luluskan peruntukan tahun ini. Sebagai kerajaan dah cakap lulus, sekarang ini telah dibatalkan. Jadi yang ini semua pertembungan politik yang berlaku, yang dibuat oleh Perikatan Nasional. Nak salahkan pihak sekolah hanya mengikut prosedur. Tapi yang menjadi mangsa sekarang adalah sekolah-sekolah sebagai contoh. Jadi sebab itu yang kita kena jelas. Kerajaan akan menggunakan apa saja untuk kekal berkuasa. Sesiapa pun, tak kisahlah yang nak menjadi kerajaan, dia akan mencari jalan untuk kekal berkuasa. Kalau suatu hari nanti yang datang itu mungkin Anwar Ibrahim ke sesiapa yang jadi kerajaan, memang akan jadi nak cari jalan untuk kekal berkuasa. Tapi kita cari jalan kekal berkuasa bukan dengan kaedah yang mengerat peruntukan, dengan mengugut ataupun lantik pula orang untuk tarik, sokong dan sebagainya. You nak kekal sebagai kerajaan, bawa suara rakyat. Nak kekal sebagai kerajaan, kita angkat masalah-masalah rakyat, perbaiki keadaan di bawah.
Jadi sebab itu, dalam isu ini, saya tidak lihat seolah-olah bebanan ini nak tak nak kita kena tunduk dengan tekanan Mahathir sebab Mahyudin ini ada kepincangan yang dibuat. Bagi saya, dua-dua tu kita kena melangkaui keadaannya sebab apa nak. Apa yang rakyat sebenarnya tuntut adalah supaya mereka yang masuk politik ni ada pendirian. Mereka yang masuk politik ini ada prinsip. Mereka yang masuk politik ini tidak terpalit dengan personal interest, tidak terpalit dengan kepentingan-kepentingan tertentu sampai isu yang sebenarnya tugas hakiki yang perlu dibuat tidak dilaksanakan dengan baik. Baik. Itu perkara kedua dan last kali yang saya nak sentuh, nak kupas perkara ini. Jadi apa pula yang keadilan nak bawa? Kita nak panggil diorang nak bermesyuarat majlis presiden. Kita dah terangkan dalam soal kenapa mandat rakyat ini kita kena hormat, tapi pada masa yang sama jangan khianat, jangan tukar ikut selera perut masing-masing, selera pandangan masing-masing. Kemudian dalam keburukan yang berlaku ketika Perikatan Nasional ini, kena faham apa ruang yang kita ada. Sebab itu yang seperti yang saya sebut tadi, apa yang nak dibawa oleh keadilan? Keadilan ni memang akan sentiasa berminat untuk membentuk kerajaan. Yang ini seolah-olah keadilan ni nak duduk sebagai opposition selama-lamanya. Bagi saya tidak salah untuk mana-mana parti politik untuk kekal sebagai pembangkang, bukan sebahagian daripada kerajaan. Sebab memang kalau demokrasi ada pertandingan pilihan raya. Kalau macam tu tak payah buat pilihan raya, semua jadi kerajaan. Jadi sebab itu dalam soal sokongan parti politik itu sebenarnya tidak menjadi satu kesalahan untuk mana-mana parti untuk kekal sebagai pembangkang. Tetapi niat ataupun hasrat daripada keadilan ni memang kita bawa reformasi, kita tahu perubahan yang terbaik berlaku kalau kita jadi sebagai sebuah kerajaan. Jadi kalau keadaan sekarang ini, bila kita tahu dalam nak membentuk kerajaan hari ini ke ataupun nak masuk pilihan raya nanti, jalan yang terbaik untuk parti keadilan ni kita kekal dengan secara berprinsip. Apa yang kita nak bawa, soal ekonomi, soal kebajikan, soal masyarakat, soal sosial, semua ini kita nak bawa dalam soal ini. Kita tak nak jadi macam UMNO dengan PAS, sebelum bentuk kerajaan semua isu perkauman, semua isu agama. Bila jadi kerajaan semua tak tahu apa yang nak cuba disampaikan, tapi bila ada isu panas mula melompat satu isu, tapi isu ekonomi tak nak disentuh. Dalam soal macam mana rakyat menghadapi kesukaran ekonomi sekarang ni tak nak diolah dengan secara baik. Jadi keadilan memang secara pendekatan yang kita buat memang kita nak menang pilihan raya. Yang ini memang kalau tanya saya, memang kita akan meraih sokongan daripada rakyat dengan meletakkan tawaran kepada rakyat, apa yang keadilan nak bawa ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Bukannya kebaikan sekelompok, bukan soal nak berebut lantikan GLC, bukannya soal nak isu peruntukan, isu kontrak, isu projek. Kita nak bentuk kerajaan, kita nak bawa perkara yang lebih baik. Yang kedua, bila kita dah tahu perkara itu, tapi hakikatnya kita cerita soal calon Perdana Menteri, kamu sekarang ni keadilan, kamu ni masih bukan kerajaan. Kalau ada yang bahasa yang tidak sopan, dia kata pandai cakap tapi tidak kamu bukan kerajaan. Memang kami bukan kerajaan. Sebab itu peranan yang kita kena mainkan sekarang menjadi peranan sebagai pendesak, semak dan imbang kepada kerajaan. Isunya sekarang ini yang sepatutnya dibincangkan di peringkat Pakatan Harapan, yang maksudnya pimpinan yang senior-senior ini, jangan bukan hanya sekadar mencalonkan nama-nama ahli parlimen sebagai Perdana Menteri. Bagi saya, rakyat nak tahu sekarang ni apa yang kita nak perjuangkan. Apa yang kita nak angkat dalam soal di parlimen nanti. Parlimen nanti akan bersidang sehingga bulan 8. Banyak masa dalam 20 beberapa hari ini. Apa pendirian kita dalam beberapa isu yang menjadi bebanan kepada rakyat di luar. Jadi sebab itu bagi saya lebih baik keadilan, bila saya berbincang dengan rakan-rakan ahli parlimen, memang kita menjurus ke arah tersebut. Dan ahli-ahli parlimen yang kita ada ini pun tidak terkejar-kejar dalam isu calon Perdana Menteri, sebab kita dah buat keputusan. Keadilan dah buat keputusan.
Prinsip kita pegang. Jadi nak masuk persidangan parlimen 13 hari bulan ni, apa yang kita nak bawa? Sebab itu saya sengaja, walaupun saya tahu bila isu cerita pasal pengangguran ini memang susah nak tarik minat orang. Orang suka cerita yang panas, cerita politik, nak tahu keadaan semasa. Tetapi saya bagi contoh tadi, dalam isu pengangguran, satu isu yang sangat besar, yang sangat penting, sebab dalam keadaan normal pun pengangguran belia itu tinggi, 10.5%. Bila berlaku PKP ni, saya percaya keadaan itu lebih teruk. Tapi adakah menteri-menteri dan timbalan menteri dalam Perikatan Nasional ini berminat nak bincang soal tersebut? Sebab saya rasa yang paling ditakuti sekarang ini di peringkat kerajaan, isunya soal kedudukan mereka, soal kursi-kursi menteri, soal kursi-kursi GLC. Jadi sebab itu yang saya nak sebut, untuk Parti Keadilan Rakyat, keadilan ini saya nak kira agak muda. Yang berjuang ni lama-lama. Akar umbi keadilan ni adalah mereka yang berjuang berpuluh tahun. Bukan berjuang atas nama keadilan logo PKR semata-mata. Dia nak berjuang, memang dia nak bawa keadilan untuk semua. Berjuang sebab kita ni rakyat Malaysia. Akar umbi keadilan ni memang akar umbi yang pelbagai kaum. Yang kita hormat, saling menghormati antara satu sama yang lain. Tapi pada masa yang sama, kita tahu yang mana perkara yang kita kena angkat, kita angkat. Perkara yang mana kita kena tegur, kita tegur. Jadi akar umbi ni memang multiracial. Jadi sebab itu, untuk Parti Keadilan Rakyat, pandangan saya, yang kita kena bawa masuk. Tak kisahlah nak masuk dalam majlis presiden ke, nak masuk dalam parlimen ke, kita kembali kepada asas perjuangan. Kenapa orang masih sokong keadilan? Walaupun cuba digambar-gemburkan, seolah-olah digambar-gemburkan berlaku ramai yang tinggalkan parti. Yang tinggal itu memang kartel. Yang masuk ni ramai orang-orang baru. Kalau nak tengok kemasukan tu, dari segi logiknya sekarang ni, patut tak payah masuk. Tapi ramai sebenarnya yang terus nak masuk ke dalam keadilan ini. Sebab itu bagi saya, kita kena tengok dalam soal yang lebih besar, buat persiapan. Ini bukan hanya soal jawatan Perdana Menteri, ini soal perjuangan kita. Kalau kita bentuk satu kerajaan pada suatu hari nanti, insya-Allah kita bentuk berdasarkan prinsip dan pegangan pendirian mendukung nasib rakyat kebanyakan. Kalau kita belum diberikan kesempatan sekalipun, kita pegang amanah untuk mengurangkan kerosakan yang berlaku di bawah Perikatan Nasional. Keburukan yang berlaku ketika zaman Najib, zaman Barisan Nasional, itu memang salah Najib. Dan bukannya salah pembangkang. Tak, ni pembangkang buat secara baik. Dan sekarang ini, bila berlaku keburukan sekali lagi, yang mana mereka lebih kisah soal jawatan mereka daripada soal nasib rakyat, itu bukannya salah Pakatan Harapan, bukannya salah Anwar Ibrahim, itu memang salah kerajaan pada hari ini. Tetapi tanggungjawab kita kena perkuatkan, menangkan balik sokongan dan dokongan daripada orang ramai. Sebab saya percaya, tak kisah kalau dia nak panggil pilihan raya mengejut ke, nak panggil pilihan raya cukup tempohnya, kalau kita kekal berprinsip, keadilan ni akan terus diberikan tempat, diberikan peranan untuk mewakili pandangan masyarakat setempat. Jadi saya rasa cukup sekadar itu kupasan untuk tengah hari ini. Jadi bagi mereka yang tidak kesempatan awal tadi, yang mana nak ikuti video-video terbaru, boleh subscribe ke channel YouTube saya. Malam ini saya akan upload video berkaitan dengan nasib penjaja di Taman Suria di Johor Bahru. Dan pada masa yang sama, saya juga akan kongsikan beberapa perkara dari semasa ke semasa. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.